السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena pada petang ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat, nikmat masa, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan tauhid, dengan keimanan, dengan akidah kita, terutamanya memahami ataupun mengerti al-asmaul husna, yaitu nama-nama Allah Azza wa Jal yang terbaik ataupun yang paling baik. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka buku kita, buku pelajaran kita, muka surat yang kedua ya. Ini merupakan sambungan daripada sebelumnya, iaitu tentang memahami 99 Asmaul Husna. Nah. Tafadhal. Memahami 99 Asmaul Husna, kita dah fahamlah bahawa nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhad. Nama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 99. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, iaitu 100 kurang 1 berarti 99. Man ahsaha, sesiapa yang menjaganya. Kita dah belajar ahsaha ni apa? Ahsaha bermakna menjaga, menghafal. Di antaranya ahsaha bermakna mengamalkan. Di antaranya lagi ahsaha bermakna berdoa dengannya. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tapi ini bukan satu jaminan orang muslim ataupun orang yang beriman yang menghafal Asmaul Husna akan masuk surga. Bukan satu jaminan. Tetapi yang lebih utama ialah orang muslim, orang mukmin apabila mau masuk syurga, mesti dia menjalankan ataupun melaksanakan ibadah-ibadah fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya salat, zakat, puasa dan selainnya. Adapun memahami Asmaul Husna ini adalah sebagai tambahan, ya, tambahan. Jadi siapa yang menjaga 99 nama ini, maka dia mesti nanti akan masuk surga. Tapi wallahu taala alam, adakah kita terus masuk surga nanti? Masuk surga seperti kilat, ataupun kita masuk surga nanti seperti kuda berjalan, ataupun kita nanti masuk surga dalam keadaan merangkak-rangkak. Tentunya kita tidak mau masuk surga dalam keadaan merangkak-rangkak, sebab badan kita akan terluka nanti. Semoga kita semua ini dimasukkan ke dalam syurga dengan tanpa hisab, ataupun kalau bukan tanpa hisab, seperti apa? Seperti kedipan mata dan sebagainya. Baik. Kita pergi kepada ni muka surat yang kedua ya. Muka surat yang kedua ini merupakan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa nama Allah Subhanahu wa taala ni dia tidak terhad kepada 99 nama. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu.
ada yang diajarkan kepada hamba-hambanya, ada yang diturunkan dalam Al-Quran, ada yang diturunkan dalam kitab Zabur, ada yang diturunkan dalam kitab Taurat dan sebagainya, bahkan ada yang tersimpan dalam ilmu gaib. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, di mana doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini berkaitan dengan bilangan Asmaul Husna, yaitu bilangan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhad. Al-Asmaul Husna. Okey. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ni penting ya. Insya-Allah kita baca sama-sama nanti ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun." Faqal, yang bermaksud, tidaklah seseorang itu ditimpa keresahan maupun kesedihan lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni abduka wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Okey, mari kita baca sama-sama ya. Kita berdoa, baca hadis ini. Kita niatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama, antum ikuti saya. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Sampai di situ doa dia, jangan disambung. Jangan baca semua. Ya, wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa haznahu wa abdalahu makanahu faraja. Ini bukan doa yang ni. Illa adhaballahu, takut dibaca semua nanti ya. Nak doa panjang biasanya kita nak doa-doa yang panjang. Yang pendek ni macam kita kurang yakin. Biasanya macam itulah. Inilah salah satu doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa nama baginda ini lebih daripada 99 nama ataupun tak terhitung, tidak terhad. Mari kita pahami bersama tentang doa ini. Allahumma inni abduk, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Ini mengiktiraf bahawa dirinya itu adalah hamba Allah. Wa banu abdik, anak kepada hamba-Mu. Wa banu abdik, anak kepada hamba-Mu. Wa banu amatik, dan anak kepada hamba-Mu. Amatun dengan abdun ni sama. Tapi abdun ni dia untuk lelaki, ya, hamba saya untuk lelaki. Untuk amatun ni hamba saya perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Jadi semua keadaan dia, keadaan jiwa dan raga dia, ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut dia, ingin mencabut nyawanya, ingin mematikan dia, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun fayakun, ataupun mengutuskan malaikat untuk mencabut nyawa dia. Madin fiyya hukmuk. Madin fiyya hukmuk. Apa maksud dia? Ada dalam arti dia. Madin fiyya hukmuk. Engkau maha adil dalam hukuman. Ya, dalam aturan, hukuman. Segala yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah, adil.
adil bagi seluruh manusia. Madin fiyya hukmuk, sentiasa berada dalam perintahanmu. Adlun fiyya qada'uk, maha adil di dalam hukuman. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan namamu yang engkau sendiri namakan dirimu atau yang engkau ajar. Okey, perhatikan di sini ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan cara tawassul. Tawassul dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua nama. Bikulli ismin, kata baginda, semua nama. Jadi mulai dari nama Allah, nama Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Qadir, masuk dalam ni. Kulli ismin huwa lak. Jadi doa ini boleh kita baca, boleh kita gunakan kalau kita ingin meminta sesuatu kepada Allah. Jadi baca doa ini, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya, nama, setiap nama yang engkau punyai, yang engkau miliki. Nama itu ialah samaita bihi nafsak, yang engkau namakan sendiri untuk dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun engkau ajarkan kepada salah seorang daripada hambamu. Ini siapa yang dimaksud? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada nama-nama Asmaul Husna yang tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis. Ini maksud dia, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama itu kepada para nabi yang terdahulu, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan sebagainya, kepada Nabi Nuh. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Kemudian au anzaltahu fi kitabik, ataupun yang engkau turunkan dalam kitabmu. Kitab yang dimaksud di sini kitab apa? Al-Quran. Yes, Al-Quran. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan banyaknya nama itu disebutkan dalam Al-Quran. Ada Al-Aziz, ada Al-Ghafur, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ar-Razzaq, ada Asy-Syakir, ada Asy-Syakur. Ya? Au anzaltahu fi kitabik, ataupun yang dimaksud kitab di sini bukan hanya Al-Quran, tetapi kitab Taurat pun ada nama Allah. Dalam Injil pun ada nama Allah. Dalam Suhuf Ibrahim pun ada nama Allah. Fi kitabik. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ini dalil dia. Kalimat ni, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ini yang menjadi fokus kita, bahawa nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhad pada 99 nama. Ya, yang bermaksud ya, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Jadi di sini ada perkataan awista'sarta. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ini dalil dia. Awista'sarta. Awista'sarta fihi bihi ka fihi bihi ya. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Fi ilmil ghaibi. Indaka. Indak. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Makna ista'sarta ni menyimpan. Ista'sara ista'siru, menyimpan. Ista'sarta, kamu simpan. Kamu letak, engkau simpan. Bihi. Ya, bihi dengan nama itu fi ilmil ghaibi. Apa ilmil ghaibi? Ilmil ghaibi ini adalah bahasa Melayu. Dalam ilmu gaib. Yes. Ilmi makna dia ilmu. Sambil kita belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Al-ghaibi ghaib. Jadi ilmil ghaibi di dalam ilmu gaib, indaka di sisimu. Yes, indaka di sisimu. Okey. Tengok tu.
perenggan di bawahnya tu. Pada hadis ini disebutkan awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, yang bermaksud ataupun yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Ini menunjukkan bahawa ada nama-nama lain selain daripada 99 nama yang hanya diketahui oleh Allah dan tidak diberitahukan kepada siapapun. Pada perkataan ini, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awista'sarta bihi, yang kau simpan, bermakna ada nama-nama lain yang disimpan oleh Allah yang tidak diberitahukan kepada seluruh manusia. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui nama-nama itu disimpan di mana? Fi ilmil ghaibi 'indak. Ilmu ghaib. Kalau kita berbicara ilmu ghaib ni, tidak ada yang mengetahui tentang perkara-perkara yang berlaku dalam ilmu ghaib itu. Sebab ilmu ghaib ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada seorang pun yang mengetahui nama-nama selain yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena nama-nama itu ditaruh, diletak, disimpan dalam ilmu ghaib. Kuncinya ada pada Allah. Kuncinya ada pada Allah. Dialah yang hanya mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Ya? أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي, jadikanlah Al-Quran itu sebagai penerang hatiku, wa nur sadri, cahaya hatiku, wa jilaa huzni, dan penghapus kesedihanku, wa dhahaba hammi, wa dhahaba hammi, dan hapuskanlah keresahanku, wa dhahaba hammi, dan penghapus kesedihanku. Ini perhatikan di sini. Ini apabila kita dalam keadaan sangat sedih, ya, tidak gembira, macam putus asa, banyak masalah, seperti banyak hutang, tidak ada duit, tidak ada rezeki, boleh kita amalkan, boleh kita baca doa ni. Jangan kita baca doa lain kecuali yang sudah datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya banyak doa lain ni. Banyak doa-doa yang boleh kita baca untuk menghilangkan rasa sedih, rasa susah. Banyak di antaranya Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Di antaranya doa ni. Doa ini sangat mulia sekali sebab di dalamnya mengandung tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita datang kesedihan, macam kisah susah sangat, tak ada orang yang menolong, kita angkat tangan kita ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. Kalau kita baca Quran, mesti hati kita tenang kan? Sebab Al-Quran itu adalah semulia-mulia zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu dapat menenangkan hati? Ini kita minta kepada Allah ni, agar Al-Quran itu dapat menenangkan hati kita. Kita tak baca pun, minta kepada Allah agar Al-Quran itu menjadi penenang hati kita. Kalau kita minta kepada Allah agar Al-Quran itu menjadi penenang hati kita, mesti hati kita tenang. Baca doa ni. InsyaAllah, tabarakar rahman. An taj'al al-Quran rabi'a qalbi wa nur sadri wa jilaa huzni wa dhahab hammi. Kehilangan, kesedihan, kegundahan insya-Allah akan hilang. Tetapi berdoanya kepada Allah dengan betul-betul khusyuk. Memang kita mau minta ni kegembiraan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang orang Nusantara ni, orang-orang kita ni, orang Melayu ke orang Indonesia ke, biasanya terutama di Indonesia ni, kalau dia lagi kesusahan bukan baca doa. Bukan baca doa. Apa yang dia buat? Kadang-kadang dia pergi dukun, pergi bomoh. Apa yang dia minta pergi bomoh? Minta amalan. Tahu amalan? Wirid, bacaan. Ya, banyak yang berlaku di sana, dekat sana ni. Dia pergi ke bomoh, pergi ke dukun, dia minta bacaan. Ya, sang dukun itu memberikan bacaan, suruh baca Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu binnas 3 kali, baca ayat kursi, ada yang suruh baca Yasin, ada yang suruh baca surah Al-Baqarah, panjang sangat. Padahal di sini sudah ada jawaban dia. Kalau kita gundah hati kita, baca doa ni, selesai. Adapun hasil dia kita
Kita tunggulah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada yang pergi Habib. Masya-Allah, kalau dekat daerah ana, di tempat ana di Madura, banyak orang-orang yang mencintai Habib yang pemahaman dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman dia adalah tarikat sufi. Kalau ada orang pergi ke suatu Habib, dia bukan mengajarkan tentang doa ni. Apa yang dia bagi? Dia akan bagi azimat, akan bagi tangkal. Dia suruh pakai, ya. Dia akan dia suruh pakai tangkal tersebut. Kalau tangkal tersebut dipakai, maka dia akan datang rezeki kepada dia, akan datang kesenangan, akan dilipat macam-macam dekat sana. Ada lagi di antaranya, ya. Kalau apabila dekat kampung anak ni ada sebahagian yang pergi kepada kiai, dia meminta wirid ataupun bacaan selepas solat fardu. Apa kegunaan dia? Untuk menghilangkan rasa susah, untuk mendatangkan rezeki. Jadi dia bagi amalan seperti tawassul kepada orang mati, ya, seperti tawassul kepada baginda Nabi, baca surah Al-Fatihah, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Pernah baca tak? Pernah baca ni tak? Tak pernah kan? Ini salah satu tawassul yang biasa ana buat dululah sebelum ana mengenal dakwah sunnah, dakwah salaf ni. Al-Fatihatu ila hadrati syekh ini, syekh itu, dibacalah. Bahkan bukan hanya Nabi, bukan hanya kiai yang dikirim Fatihah. Malaikat pun yang ada di atas ni, dia juga dikirim Fatihah. Al-Fatihatu ila al-malaikati hamlatil arsh. Fatihah kepada malaikat hamlatul arsh. Al-Fatihah. Ni tawassul, salah satu bentuk tawassul. Ini tak masuk akal, macam mana malaikat dia dikirim Al-Fatihah, untuk apa dia? Dia cakap tawassul. Apabila dia berziarah kepada kubur, dia akan tawassul juga. Al-Fatihatu ila fulan bin fulan bin fulan. Bahkan kalau dia ada tahlil, ya, jadi satu nama keluarga tu ditulis. Ditulis nama satu keluarga tu, ditulis semua. Jadi dibacakan Fatihah satu persatu tu. Al-Fatihatu ila fulan, Al-Fatihatu ila fulan, Al-Fatihah. Baca Fatihah sama-sama. Ini salah satu mereka bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka ada musibah, ada kesusahan, ada kesedihan. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal sunnah ni, apabila dia ada kesedihan, cukup membaca doa ini. As'aluka bikulli ismin huwalak. Jadi apabila kita mendapatkan segala musibah ataupun kesusahan, kita baca doa ni. Jangan kita jauh-jauh. Jangan kita buat sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Baca doa ni. Nah, baik, kita sambung. Al-Khattabi dan yang lain juga menyebutkan hadis ini menjadi petunjuk. Ni tengok Al-Khattabi, ya, Imam ahli hadis. Al-Khattabi dan yang lain juga menyebutkan hadis ini menjadi petunjuk bahawa Allah mempunyai nama-nama lain yang tidak dijelaskan. Ni Imam Al-Khattabi berkata demikian. Ini bukan perkataan ana. Seakan-akan maksud hadis itu sama dengan seseorang yang berkata, aku mempunyai 1000 dirham yang aku jadikan untuk sedekah. Padahal dia mempunyai uang yang jumlahnya lebih banyak daripada yang disedekahkan. Macam kita cakap, aku ni ada 500 ringgit untuk sedekah. Ini bukan berarti bahawa dia hanya mempunyai 500 ringgit. Tapi banyak lagi, beribu-ribu ringgit, bahkan berjuta-juta. Sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah mempunyai 99 nama. Bukan berarti Allah hanya memiliki 99 nama. Sebab dalam hadis itu ada sambungan dia, man ahsaha dakhalal jannah. Sesiapa yang mengamalkan, yang menjaga 99 nama yang disebutkan, dia masuk surga. Itu maksud dia. Ini dalil dia bahawa nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhad kepada 99 nama. Bagi seseorang yang tidak belajar ni, tidak pernah belajar tentang kepahaman 99 nama ni, dia tidak akan tahu. Dia mungkin dia hanya tahu 99 nama. Allah hanya mempunyai 99 nama. Bagi yang belajar tentang hadis tersebut, apa maksud tadi hadis tadi, man ahsaha dakhalal jannah, dia akan tahu bahawa nama Allah tidak terhad. Naam.
Jadi beberapa bilangan nama Allah adalah bukan perkara penting yang mesti dipersoalkan dan dibincangkan di sini. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami maksud nama-nama itu, menjaga dan beramal dengannya. Inilah tujuan kita belajar Asmaul Husna, beramal dengan Asmaul Husna, beribadah dengan Asmaul Husna. Naam. Baik. Naam. Kita baca doa. Iya. Dari mana tu? Dari hanya daripada antaj'ala ataupun dari mula Allahumma inni abduka. Permulaan dia daripada Allahumma inni abduk sampai wa dhahaba hammi. Wa dhahaba hammi. Okey, Ustaz, sampai itu, tapi kalau ikut dia punya translation tu Yes. ada lagi kan. Ila al-habas tu di mana translationnya? Okey, na'am. Wajilaa huzni wa dhahaba hammi. Hapuskanlah ke sekejap ya. Ada di mana? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran sebagai penerang di hatiku. Wa nura sadri, cahaya di hatiku. Wa jilaa huzni, dan penghapus kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan hapuskanlah keresahan. Oh, tak ada ni ya. Wa dhahaba hammi. Sebab hammi dan huzni ni maknanya sama. Kesedihan. Jadi makna dia, terjemahan dia disatukan. Hammi dengan huzni. Sama makna dia. Kesedihan, keresahan. Jadi apa makna yang illa al-habas? Illa adhaballahu, melainkan. Sorry di sini tak ada tak letak titik ya ataupun koma. Jadi macam dia tersambung. Betul. Kenapa kita stop dekat? Okey, jadi ini kesalahannya. Terima kasih. Nanti saya akan baiki di sini. Dan hapuskanlah keresahanku. Ni tengok ni. Dan hapuskanlah keresahanku, ini terjemahan untuk zahab hammi. Ini ada ya, sorry saya silap tadi. Jalaa huzni, penghapus kesedihanku, zahab hammi, dan hapuskanlah keresahanku. Titik di situ. Kemudian illa adhaballahu hammahu wa haznahu wa abdalahu makanahu faraja. Melainkan Allah akan hapuskan keresahan dan kesedihannya dan gantikan apa yang dia lalui dengan kegembiraan. Naam. Wah, ini kurang ya, terjemahan ni dia kurang. Okey, nanti anak akan tambahkan insya-Allah. Awadhaba hammi, sebab ini doa dia. Illa adhab ni bukan doa, bukan. Maksud dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca doa ini, Allahumma inni abduk ni, sehingga wadhaba hammi, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dia, kesedihan dia, dan Allah akan menggantikan kesusahan itu dengan kegembiraan. Illa adhaballahu hammahu wa husnahu wa abdalahu makanahu faraja. Jadi seakan-akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini, sesiapa yang mengamalkan ataupun membaca doa ini daripada Allahumma inni abduk sehingga wa dhahaba hammi, maka tidak ada balasan baginya melainkan Allah akan hilangkan kesedihan dia, Allah akan hilangkan keresahan dia. Ya memang itu akhirnya. Paling last itu. Bukan illa ni bukan doa. Jadi jangan kita ni wajila husni wa dhahaba hammi illa adhaballah, bukan illa adhab ni bukan doa, bukan. Bukan doa illa. Bukan doa. Illa adhaballahu hammahu wa haznahu abdalahu makanan faraja. Sampai di situ. Baik. Naam. Kita ada soalan lagi? Ya. Kita baca doa tu juga kita mohon hajat kita. Ya, betul. Mohon hajat kepada Allah. Apa-apa hajat. Yes, apa-apa hajat yang kita nak mohonkan kepada Allah. Ataupun macam ni, ataupun kalau ada hajat lagi, ada hajat lain kan. Di sini ada perkataan as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Lepas fi ilmil ghaibi indak ni kita boleh tukarkan kepada kalimat lain. Tak ada masalah. Ataupun nak baca doa ini sepenuhnya, lepas tu kita baru sebutkan hajat-hajat kita. Itu pun tak ada masalah.
Nah, sebab di sini sebelum sebelum mengungkapkan hajat dia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mengakui tentang dirinya. Kemudian dia bertawassul dengan nama-nama Allah, ya. Kemudian baru baginda meminta antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Bukan langsung baginda meminta ij'al al-qur'ana rabi'a qalbi, tak. Baginda memulakan dengan namanya dulu. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik. Okey, terjemahan ni kurang sebetulnya. Faqila ya Rasulullah alla nata'allamuha faqala bala yanbaghi liman samiha ay yata'allamuha. Ni kurang terjemahan dia, nanti saya akan tambahkanlah. Maksud kita boleh mengingkar perkataan itu, maksudnya permohonan kita. Ya, permohonan kita. Yes, bahasa kita. Bahasa kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala memahami, mengerti semua bahasa. Nak guna bahasa Melayu ke? Bahasa apa? Bahasa Arab ke? Apatah lagi dia menggunakan bahasa Arab, ini lagi bagus. Jadi lepas ni awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Terus mohonkan hajat, ya Allah aku ingin seperti ini, aku ingin kesehatan dan sebagainya. Minta kepada Allah. Allah akan kabulkan. Ataupun kalau tak nak guna ni, ada kalimat yang paling sesuai. Pada muka surat yang ke-6 tu. Pada muka surat yang ke-6. Yalah. Kalau kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tengok ni pada muka surat yang ke-6, ini belum dijelaskan lagi ya, tapi tak apalah. Di situ ada doa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selepas baca doa ni, terus ungkapkan apa yang ingin dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus doa ni. Ana memang kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat dalam solat sunnah, ini memang baca ni. Dalam sujud ataupun dalam solat dalam doa selepas solat, baca doa ni. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan macam ni. Jadi ceritanya macam ni. Ada seseorang ya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ini, menggunakan doa ni. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu. Lalu didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni didengar. Ini bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang doa ni. Ini sahabat yang berdoa ni. Setelah doa ini didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Wallazi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam idza su'ila bihi ajaba wa idza alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kata baginda Nabi, wallazi nafsi biyadihi. Baginda Nabi ini bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, demi izzat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad sa'ala Allah bismihil a'zam. Orang ini yang baca doa tadi itu, dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung. Di sini nama yang disebut Allah. Kemudian apa lagi? Al-Ahad. Kemudian lagi As-Samad. Lepas tu dia menjelaskan pula Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata baginda Nabi, orang ini betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung. Yang apabila dia berdoa dengan menyebutkan nama tersebut, maka Allah akan memakbulkan doa dia. Wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila dia meminta kepada Allah dengan menyebutkan namanya, a'ta, maka dia akan memberi. La haula wala quwwata illa billah. Ni tengok ni, baca ni. Jadi sebelum kita nak panjatkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni, baca doa ni dulu ni. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tak hafal, tulis dulu. Sorry, tulis pula. Dah ada lafaz dia. Tak payah tulis. Hafalkan. Ambil masa selama dalam 15 minit ataupun setengah jam. Hafalkan, baca berulang-ulang. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka. Ini penting doa ni. Kita nak meminta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, nak meminta syurga kepada Allah, nak minta kita agar diselamatkan daripada api neraka. Baca doa ni dulu.
Lepas tu baru kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ataupun Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca. Banyak cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah faham Asmaul Husna ni. Ini akan dijelaskan nanti ni berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan dijelaskan nanti insya-Allah. Baik, muka surat yang ketiga. Okey, sekarang kita pindah kepada muka surat yang ketiga. Kepentingan dan faedah memahami Al-Asmaul Husna. Apa kepentingan dia? Apa faedah kita memahami Asmaul Husna ni? Penting ni. Kita ketahui sama-sama ya. Kesempurnaan iman seseorang dapat dibuktikan oleh kefahamannya tentang nama-namanya yang baik. Betul. Semakin seseorang itu mengenali Allah, maka semakin bertambahlah imannya. Dan ia tidak akan wujud melainkan dengan mengenal dengan pasti akan nama-namanya dan sifatnya. Untuk itu, sudah semestinya kita memahami nama-nama Allah dengan baik. Karena ini merupakan perkara penting dalam menyempurnakan tauhid sebagai bahagian daripada iman. Memang penting ni, ya, pemahaman Asmaul Husna ini bagian daripada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifat. Mengapa memahami nama-nama Allah itu sangat penting? Apa tujuan dan faedahnya? Ini dah tujuan dan faedah memahami Asmaul Husna, di antaranya ialah yang pertama, mengenal Allah dan nama-namanya merupakan ilmu yang paling agung dan mulia. Ini disebutkan oleh para ulama ni. Asyraful ulum al-Asmaul Husna, bahawa ilmu yang paling mulia, yang paling penting ialah memahami Al-Asmaul Husna. Kenapa? Karena dengan kita memahami Al-Asmaul Husna, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Siapa Allah? Al-Aziz, yang maha perkasa. Siapa Allah? Ar-Rahman, yang maha pengasih. Siapa Allah? Asy-Syakir, yang maha bersyukur. Siapa Allah? Al-Hakim. Siapa Allah? Banyak disebutkan dalam Al-Asmaul Husna ni. Jadi yang pertama, mengenal Allah dan nama-namanya merupakan ilmu yang paling agung dan mulia. Yang kedua, mengetahui dan memahami nama-namanya merupakan jalan untuk mengenal zat dan sifat Allah. Kalau kita belajar Asmaul Husna ni, kita akan mengenal zat dan sifat Allah. Sifat-sifat dia macam mana? Apa nama-nama Allah yang merupakan sifat? Apa nama-nama Allah yang menunjukkan zat? Kita akan tahu. Ya, kita akan tahu. Di sini ada ulama yang mengatakan di sini kepentingan belajar tentang Al-Asmaul Husna. Di antaranya di sini Imam Al-Baihaqi mengatakan faslun fi ma'rifatillahi azza wa jal, iaitu tentang mengetahui ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifati sifatihi wa asma'ihi, dan mengenal sifat-sifatnya, wa asma'ihi, dan nama-namanya. Hakikatul ma'rifati an na'rifahu mawjudan qadiman. Hakikat mengenal Allah ialah kita mengenali Allah ataupun mengetahui Allah mawjudan, dia ada, qadiman, yang dahulu, lam yazal wa la yafna, sentiasa dia ada dan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah binasa. Ahadan samadan syai'an wahidan, dia adalah yang Maha Esa, samadan, yang menjadi tempat permohonan segala makhluk, syai'an wahidan, dia yang Maha Esa. Ini banyak ulama-ulama mengatakan bahwasanya dengan kita belajar Asmaul Husna, kita akan mengenali Allah Subhanahu wa taala sama ada zat dan sifatnya. Yang ketiga, mengetahui dan memahami nama-namanya yang dapat mendatangkan perasaan cinta. Baik, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya mendatangkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini ana buktikan sendiri. Sebelum ana mempelajari Asmaul Husna lebih dalam, rasa iman ni lain. Ya, kecintaan kepada Allah, mahabbah kepada Allah ni lain. Tidak sama dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya beribadah aja, beribadah apa adanya, mencintai apa adanya. Tetapi setelah belajar Asmaul Husna ni, salah satu Asmaul Husna yang paling agung, Al-Azim, Al-Qadir, ya, Al-Azim, Al-Qadir, Asy-Syakir. Kita mengetahui dengan dalam bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa, maha agung, dan sebagainya. Baik, yang keempat, mengetahui dan lagi ya, saya sambung tadi, dapat mendatangkan perasaan cinta, takut.
Kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengharap, kita akan mengharap kepada Allah sebab Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Ar-Razik, dan ikhlas dalam beramal kepadanya. Inilah inti dari kebahagiaan seorang hamba. Okey, kemudian yang keempat, mengetahui dan memahami nama-namanya akan menambahkan dan menguatkan keimanan. Betul lah. Memang kalau kita hafal, mengetahui satu persatu daripada nama Asmaul Husna ni, keimanan kita akan semakin kuat. InsyaAllah nanti kita akan belajar tentang buah keimanan dalam mempelajari setiap Asmaul Husna. Setiap kita belajar Asmaul Husna ni, dia ada buah keimanan. Ada kesan-kesan dia. Kalau kita contoh belajar Al-Aziz, apa kesan-kesan yang boleh kita ambil daripada nama Al-Aziz? Kalau kita belajar Al-Hakim, yang maha memutuskan, yang maha menetapkan, ada buah keimanan nanti yang boleh kita dapatkan daripada Al-Hakim. Okey. Syekh As-Sa'di berkata, sesungguhnya beriman dan mengenal Asmaul Husna mengandungi 3 cabang tauhid, iaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' dan sifat. 3 jenis tauhid ini merupakan rohnya iman. Kalau kita belajar 99 nama ni ataupun lebih, maka kita setidaknya akan mempelajari 3 tauhid. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Karena 3 tauhid ini ada dalam Asmaul Husna, dibincangkan langsung. Okey. Yang kelima, mengetahui dan mengenal nama-namanya merupakan pokok dan asas kepada semua ilmu. Asas kepada semua ilmu kita mempelajari Asmaul Husna ni. Cuman kadang-kadang kita yang tak belajar Asmaul Husna ni tidak sedar bahawa apa yang dia ketahui, apa yang dia dapatkan sebetulnya itu adalah apa? Implementasi daripada Asmaul Husna itu sendiri. Kemudian yang keenam, mengetahui dan mengenal nama-namanya merupakan asal kepada setiap ibadat. Yang ketujuh, mengetahui dan mengenal nama-namanya menjadi sebab dimakbulkan doa. Tadi dah kita singgung kan, sesiapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama Allah, menyebutkan nama-nama Allah yang mulia, maka doanya akan diterima. Yang kedelapan, mengetahui dan mengenal nama-namanya merupakan jalan selamat daripada perbuatan dosa dan maksiat. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala ialah As-Sami' kan? As-Sami' melihat. As-Sami' mendengar, As-Sami' mendengar. Al-Basir melihat. Kalau kita faham 2 Asmaul Husna ni, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga dirinya. Dia tidak akan bermaksiat, dia akan tidak berbuat dosa, sama ada dalam keadaan yang terang, sama ada dalam tempat yang terbuka ataupun tempat yang tertutup. Sebab Allah Al-Basir melihat. Sebab Allah As-Sami' maha mendengar. Apa yang dibuat oleh manusia itu akan didengar, akan dilihat. Sekecil apapun. Kemudian lagi, yang kesembilan, dengan mengenal nama-nama dan sifatnya, kita juga dituntut untuk bersifat dengan sebahagian sifatnya. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir, maha bersyukur. Kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah maha penyayang, ya, dan maha pengasih. Kita dituntut untuk saling berkasih sayang di antara sesama manusia, sama ada kepada saudara kita ataupun kepada orang lain. Tapi bukan semua, ya, bukan semuanya kita dituntut untuk kita tidak dituntut untuk bersifat dengan semua nama sifat Allah. Sebab ada sebahagian nama dan sifat Allah yang hanya khusus kepada Allah. Seperti Al-Mutakabbir, yang maha besar, yang maha besar, yang maha sombong. Kita tak boleh sombong, tak boleh tak boleh kita mengamalkan nama ini dengan kita menyombongkan diri, tak boleh. Baik. Mengetahui dan mengenal nama-namanya adalah jalan untuk memperbaiki hati dan menyucikan jiwa. Yang ke-11, mengetahui dan menjaga nama-namanya menyebabkan diri seseorang akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan ini sudah dijelaskan dalam hadis, ya. Untuk yang ke-11 ni sudah dijelaskan dalam hadis tadi, man ahsaha dakhalal jannah. Inilah beberapa perkara penting yang menjadi kepentingan dan tujuan memahami nama-nama Allah yang baik, termasuk kejahilan.
Apabila seseorang tidak mengenal nama-namanya, karena Allah sendiri telah memberitahunya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan menuntut kaum muslimin beribadah dan berdoa dengannya. Semua nama-nama Asma'ul Husna ni, nama-nama Allah yang baik ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi sayang bagi kita lah apabila tidak mempelajarinya. Manakala kita orang Islam yang bermanhajkan salaf, kita faham bahawa tauhid itu ada 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma dan sifat. Kita telah tahu 3 tauhid ni, tapi kita tidak pernah belajar Asmaul Husna. Macam mana nak memahami asma dan sifat? Baik. Di sebalik apa yang mereka perolehi seperti keselamatan, keamanan, kenikmatan, pertolongan, rezeki, ilmu, kekuasaan, kebahagiaan dan kelapangan merupakan sifat dan perbuatan yang terdapat pada nama-namanya. Apa yang kita jumpai di hadapan kita ni? Apa yang kita peroleh nikmat-nikmat kita ni? Ya, nikmat sehat, nikmat masa, rezeki, punya kereta, punya rumah cantik, punya segalanya itu merupakan merupakan karunia yang terdapat dalam Asmaul Husna. Kita mempunyai kereta mewah. Itu merupakan pemberian karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengkaruniai. Al-Jawad. Kita ada nama Allah Al-Jawad kan? Al-Jawad yang banyak memberi. Apalagi di antaranya Al-Wasi'. Apa yang kita punya ini merupakan karunia daripada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi', wasi'ur rizq, yang maha luas rezekinya. Ada lagi Al-Wahhab, yang maha banyak memberi. Okey, kita sembuh daripada sakit itu terdapat dalam Asmaul Husna, yaitu Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Jadi apa segala nikmat yang berada di hadapan kita ni, yang kita perolehi, itu terwujud dalam Al-Asmaul Husna. Terwujud dalam Al-Asmaul Husna. Makanya kita ketika mendengar ataupun melihat sesuatu yang mengagumkan, maka apa yang kita ucapkan? Masya Allah, Subhanallah. Ya, karena kita pada hakikatnya kita kagum terhadap kebesaran Allah, kepada nikmat Allah. Bahawa apa yang berada di hadapan kita yang hebat-hebat ni semua adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terlintas dalam hati kita, oh ini sebagai bentuk daripada daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi'. Oh ini, dan begitu. Banyak lagi kalau anda ceritakan. Nah, sebelum kita sambung mungkin ada soalan berkaitan dengan dengan pemahaman dengan memahami Asmaul Husna, ataupun yang berkaitan dengan kepentingan dan faedah memahami Asmaul Husna. Sebetulnya banyak faedah-faedah ni, manfaat ni yang tak disebutkan di sini. Kalau disebutkan di sini mungkin satu pages ni mungkin dia tak akan muat. Ini sebahagian saja. Menggunakan ya Muntaqim, ya Allah, kalau kita macam ada boleh, tak ada masalah ya Muntaqim. Sebagian ulama ada yang mengatakan Muntaqim itu adalah Asmaul Husna, tapi dia tidak didapati dalam Al-Quran dan hadis. Tapi boleh, tak ada masalah kita mengatakan ya Muntaqim. Iya, memohon kepada Allah. Dengan nama ya Allah, ya Muntaqim, ya Jabbar. Tak ada masalah. Sebab itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditunjukkan kepada manusia, itu yang tak boleh. Naam. Baik, kita terus kepada muka surat yang keempat. Kita sekarang ni akan membincangkan tentang Allahu, kalimah Allah, lafzul jalalah. Ini penting ni. Lafzul jalalah Allah, muka surat yang keempat. Bismillah. Yang tak faham boleh bertanya ya. Allahu. Ini akan kita
bincang pada ni Allah. Okey, saya tanya, apa nama Tuhan kita yang paling banyak disebutkan? Allah. Okey. Nama yang paling banyak disebutkan ataupun nama Tuhan kita yang sering disebutkan, tidak pernah ditinggalkan sehari semalam, setidaknya ataupun paling sedikit Allah ni diucapkan berapa kali? Tak terhitung lah. Tak terhitung kan? Sebab Allah disebutkan dalam solat kan? Solat 5 waktu kan? Dalam solat 5 waktu ada berapa nah? Kalau kita hitung takbir, Allahu Akbar, ada berapa kali takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih 4 kali takbir ya? 7. Semua. 7 bacaan takbir ni ada berapa dalam solat? Berapa kita ulang? Allahu Akbar, lepas tu ruku, 3 i'tidal. Banyaklah, tak tahu, boleh hitung sendirilah. Kalau kita itu kena guna kalkulator nanti. Okay. Betapa seringnya nama ini disebutkan. Tapi kebanyakan dari kita tidak tahu apa yang dimaksud Allah ni. Kalamnya dia macam mana, asal dia macam mana. Allah. Yang kita tahu Allah itu adalah Tuhan kita. Memanglah betul itu. Tapi pemahaman kita tentang lafaz Allah ni dia tak sempurna. Sebab dia tak pernah belajar. Kalau kita belajar Asmaul Husna dengan dengan sungguh-sungguh, setiap Asmaul Husna kita akan tahu kalimah ini seperti apa, diambil daripada apa, nama dia apa, erti dia macam mana, maksud dia macam mana, mempunyai erti berapa, maksud dia apa. Kalau nak tahu secara detail, ada semua dalam buku ni. Dia dijelaskan dari segi bahasa nama ini ialah titik-titik, maksud ini titik-titik. Akan dijelaskan dalam buku ini. Maka ana minta mari kita istiqamah belajar Asmaul Husna ini. InsyaAllah usaha kita tidak akan sia-sia. Meskipun ini sudah dipelajari, kita ulang lagi, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita, insyaAllah ta'ala. Dan buah ini kita akan petik nanti di yaumil qiyamah. Nah, baik. Sekarang kita berbicara ataupun belajar tentang Allah. Allahu. Baik. Di sini disebutkan. Kata Allah, ni kadang kita untuk lafaz yang satu ini, kadang ada yang menyebut lafzul jalalah. Ni gelaran dia. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Ya, lafaz yang agung. Lafaz yang agung. Yes. Yang ni, mana? Ni. Oh, sorry. Lamfa. Lafzul jalalati. Lafaz yang agung. Ini gelaran dia untuk Allah. Lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Baik. Okey. Kata Allah merupakan alami isim. Nama. Allah ni nama. Nama kepada Tuhan kita. Allah. Ini nama yang pertama. Nama kepada Tuhan kita merupakan isim alam ataupun alami isim, iaitu kata nama yang berbentuk mufrad, tunggal ataupun satu, tidak boleh dibentuk kepada musanna iaitu 2, dan tidak boleh dibentuk kepada jamak iaitu banyak. Baik. Istimewanya nama Allah ini, kalau nama-nama lain kan, macam nama orang Ahmad, Muhammad ataupun Zaid, ya. Ahmad satu Ahmad, Muhammad satu orang Muhammad, Zaid satu orang Zaid. Ahmad ni boleh dibentuk kepada dua Ahmad, Ahmadani. 2 Muhammad, Muhammadani. Zaidun, 2 Zaid, Zaidani. Ada orang yang bernama Muhammad, ramai. Kita boleh sebut Ahmaduna, Muhammaduna, Zaiduna. Boleh dirubah ke musanna, boleh dirubah kepada jamak. Akan tetapi untuk Allah ni, untuk Allah saja, ini bentuk mufrad. Dia tidak mempunyai bentuk yang kedua, tidak mempunyai bentuk jamak. Ini untuk kalimat Allah. Jadi Allah ini bentuk dia adalah mufrad. Alami isim, nama yang berbentuk mufrad, tidak mempunyai bentuk yang kedua, tidak mempunyai bentuk jamak.
Okey. Ini merupakan salah satu keistimewaan sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Ulama berbeza pandangan tentang asal usul lafzul jalalah. Ni yang saya nak terangkan ni supaya tahu semua. Ulama berbeza pandangan tentang asal usul lafzul jalalah. Satu pandangan mengatakan bahawa Allah berasal daripada kata al-ilah, iaitu huruf hamzah yang kedua dihilangkan untuk memudahkan bacaan. Lalu berlaku pertemuan dua huruf yang sama, iaitu lam. Kemudian huruf lam yang pertama dimasukkan ke dalam lam yang kedua, maka menjadilah perkataan Allah. Faham ya? Faham tak? Faham ya? InsyaAllah faham. Okey. Saya jelaskan di sini ya. Ini kita bahas dulu perkataan Allah ni. Jadi kata ulama, ada yang mengatakan bahawa perkataan Allah berasal daripada kata al-ilah. Al-ilahu. Apa makna al-ilahu? Yang disembah. Al-ilahu yang disembah. Ya. Jadi ini pendapat yang pertama ya, pandangan yang pertama. Bahawa Allah ini berasal daripada perkataan al-ilah. Jadi kata dasar Allah adalah al-ilah. Ini pandangan ulama yang pertama. Okey, sekarang macam mana cerita dia? Al-ilah boleh menjadi Allah. Ini perlu kita ketahui. Ini pentinglah. Jadi ceritanya macam ni. Al-ilahu. Al-ilahu, hamzah ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Kan? Hamzah ini dihilangkan yang pertama. Apabila hamzah dihilangkan, maka di sini ada dua lam yang bertemu. Lam yang pertama sukun, ya kan? Lam yang kedua berbaris atas, Allah. Ya? Karena hamzah sudah dihilangkan tadi. Untuk itu karena lam sukun bertemu dengan lam berbaris, maka lam ini dimasukkan, diidghamkan. Diidghamkan kepada lam yang kedua menjadi Allah, dan sukun ini dihilangkan. Sebagai gantinya diganti dengan tasdid menjadi Allahu. Jadi kata Allah ini berasal daripada perkataan al-ilah. Macam mana cerita dia menjadi Allah? Hamzah dihilangkan dan lam yang pertama dimasukkan ke dalam lam yang kedua menjadi Allah. Allah. Ini pandangan yang pertama ya. Pandangan yang pertama. Okey. Manakala menurut Imam Sibawaihi, kata Allah berasal dari kata lahi. Kemudian dimasukkan alif dan lam untuk menjadikannya ma'rifat, yaitu tertentu ataupun khusus, maka jadilah Allah. Ini pandangan Imam Sibawaihi ini. Jadi kata Imam Sibawaihi, tadi kan kita sudah paham kan? Asal tadi ya, asal Allah adalah al-ilah. Al-ilah. Al-ilah asal dia. Ulama lain mengatakan bahawa Allah ni asal dia lahi. Ini pandangan yang kedua lah. Lahi. Okey. Saya letak sini. Lahi. Lahi. Kemudian dimasuki alif lam untuk menjadikannya sebagai ma'rifat. Makna tertentu, khusus. Jadi dimasuki lam, alif lam menjadi Allahu. Allahu. Kalau sudah dimasuki lam menjadi Allahu. Seperti ini. Ini menurut pandangan Imam Sibawaihi lah. Okey, sekarang kita
Ini pandangan yang kedua. Jadi pandangan yang kedua, Allahi berasal daripada perkataan lahi. Ingat ya, lahi. Kemudian dimasuki alif lam untuk menjadikannya lahi sebagai ma'rifat. Maka menjadilah Allahi ataupun Allahu. Pandangan yang lain. Tengok tu. Nanti tu di highlight ya supaya supaya senang untuk dibaca. Pandangan lain pula mengatakan bahawa kata Allah bukan isim mustaq. Ni yang ketiga ni. Ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga, nama Allah ya bukan isim mustaq. Bukan isim mustaq. Apa isim mustaq? Iaitu isim yang dibentuk daripada kata lain. Maksud dia, Allah ini tidak ada kata dasar. Allah ni memang Allah, lafaz dia lah. Tak ada kata dasar. Kalau yang kedua ni ada kata dasar dia. Ada yang mengatakan dibentuk daripada al-ilah. Ada pula yang mengatakan daripada perkataan lahi. Dua pandangan ni. Untuk pandangan yang ketiga ni, Allahi bukan isim mustaq ataupun tidak ada kata dasar. Ataupun kalau mengikut buku ni, tidak dibentuk daripada perkataan lain. Allah memang Allah lah. Tak ada kata dasar dia. Tak ada kata asal dia. Seperti pada isim-isim lainnya. Bahkan alif dan lam yang terdapat dalam isim itu bukan untuk ma'rifah, namun ia merupakan susunan huruf yang terdapat dalam kalimah itu sendiri. Untuk membuktikan pandangan ini ialah bahawa setiap isim jika dimasuki oleh huruf nida, iaitu seruan, maka tidak boleh isim itu diawali oleh huruf alif dan lam. Seperti mengatakan ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim. Perkataan ini tidak boleh dan yang benar ialah ya Rahmanu, ya Rahim. Hal itu berbeza dengan lafaz Allah jika dimasuki oleh huruf nida, huruf seruan, maka kita menyebutnya ya Allah. Alif dan lam tetap dikekalkan. Untuk membuktikan pandangan yang ketiga ni. Pandangan yang ketiga mengatakan tadi kan, bahawa Allah ini tidak ada kata dasarnya. Memang kata Allah. Apa buktinya dia? Buktinya ketika kita menyeru kepada Allah ya dengan menggunakan huruf nida, iaitu huruf seruan, maka kita akan menyebut ya Allah. Ni tengok ni dulu ni. Ya Allah. Ya Allah. Bukan ya Allah, bukan. Ya Allah. Alif dan lam tetap kekal. Alif dan lam tetap kekal. Maknanya alif lam ni memang huruf asal yang terdapat dalam lafzul jalalah. Kalau kita tengok nama yang lain, kalau kita nak sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, kita nak sebut Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Ni disebut huruf nida ya, seruan, kata seru, kata seruan ataupun nida. Tengok ni. Kalau kita nak seru Allah, guna huruf ya, ya Allah. Tapi untuk nama-nama selain Allah yang diawali oleh alif lam, tak boleh kita sebut ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, tak boleh. Alif lam ni mesti dihilangkan. Lalu kita letak huruf ya ni dah. Ya Rahman. Kemudian kalau kita nak seru ya Ar-Rahim, ya Rahim. Tapi untuk Allah ni, apabila dimasuki kata seruan, iaitu nida ni, ya wahai, alif lam ni tetap kekal. Bermakna kalimah Allah ni memang asal dia. Alif lam ni memang huruf yang terdapat dalam Allah. Itu maksud dia.
Ini untuk membuktikan bahawa lafzul jalalah ni bukan isim mushtaq. Tidak ada kata dasarnya. Tidak dibentuk daripada perkataan lain. Allah memang kalimah dia macam ni, Allah. Okey? Faham ni kan? Faham tak? InsyaAllah fahamlah. Kalau tak faham, fahamkan sendiri. Paksakan untuk faham. Ya Allah ya. Ada juga. Tapi itu untuk dipermudah je sebetulnya. Bukan kita membuang alif lam. Ya Allah. Ya Allah. Ini bukan kita ni. Ya Allah ni. Ya Allah ni wahai Allah juga. Ya Allah. Tapi ada juga ya Allah. Kedua-duanya sama sebetulnya. Cuma ini litashil, mempermudah bacaan. Sebab orang Arab ni kadang dia tak suka membaca yang berat-berat. Ya Allah. Kemudian dia sekat ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yes. Tak boleh. Ibu hilangkan alif. Yes, hilangkan. Ya Malik, ya Kudus, ya Rahman. Bukan ya Al-Malik, ya Al-Quddus. Bukan. Tapi ini dari segi ilmu bahasa Arab lah. Kalau kita sebut ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, sebetulnya tak merusak makna pun. Cuman dia kurang indah. Sebab kita nak sebut nama Allah kan. Jadi indahkan dia dari segala sudut. Dari segi bahasa Arab dia, dari segi pengucapan dia. Ya Rahman, ya Allah, macam tu. Ini untuk membuktikan bahawa Allah itu tidak memiliki kata dasar. Allah. Alif lam ni bukan memang alif lam asal. Ini buktinya tadi sudah disebutkan ketika kita menyebut Allah dengan menggunakan ya, kita sebut ya Allah. Manakala nama yang lain kita menyebutnya ya Rahman, alif lam dihilangkan. Ini dia. Baik. Okey, insyaallah faham ya? InsyaAllah faham tentang Allah ni. Jadi Allah berasal perkataan tentang ulama, ya. Perkataan ulama tentang Allah ni asal tentang kalimat Allah ni dia ada 3. Ada yang mengatakan Allah itu asal kata dia al-ilah. Okey? Al-ilah. Kemudian hamzah ni dihilangkan dan lam dimasukkan kepada lam yang kedua menjadi Allah. Okey? Okey, pandangan yang kedua, Allah berasal daripada perkataan lahi. Lahi, lalu dimasukkan alif lam menjadi Allahi. Pandangan yang ketiga, untuk Allah ni bukan isim mustaq, tak ada kata dasar dia. Allah memang Allah lah. Alif lam ni memang alif yang terdapat Allah. Inilah insyaallah kita faham tentang kalimat ni. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Kemudian kata al-ilah mempunyai beberapa makna, sedangkan perkataan al-ilah. Tapi tiga pandangan ni yang paling kuat ni. Ni yang paling kuat Ar-Raji. Al-ilah. Itu yang paling kuat al-ilah. Kata Allah berasal daripada al-ilah. Kita nak ikut yang ketiga ni ataupun yang pertama, yang kedua tak ada masalah sebetulnya. Cuman kalau di buku-buku itu apabila dia bahaskan Allah, asal dia daripada al-ilah. Kalau kita nak sebutkan semua tentang perbincangan ni, sebutkan semualah. Yang pertama dari ini, berasal dari ini. Yang kedua berasal dari ini. Yang ketiga dia bukan isim mustaq dan sebagainya. Ini untuk kita mengenalilah nama Tuhan kita, Allah. Baik. Kemudian kata al-ilah. Sekarang al-ilah. Ini kata dasar daripada Allah tadi kan. Kemudian kata al-ilah mempunyai beberapa makna. Itu boleh di highlight tu ya. Itu penting ya. Al-ilah ni apa maknanya tadi al-ilah? Yang disembah. Yang disembah. Al-ilah yang disembah. Saya lupa tadi ya nak sebut ya. Al-ilah yang disembah. Seperti perkataan al-kitab. Al-kitab. Al-ilah yang disembah ay al-ma'luh. Ay al-ma'luhun. Ay ma'luhun. Ma'luhun yang disembah.
Ilah makna dia makluhun. Seperti perkataan al-kitab, al-kitabu, ay makna dia al-maktubuh. Al-maktubuh. Al-kitabu ni dia kitab, tulisan. Ay al-maktubu yang ditulis. Sama dengan ini al-ilahu, Tuhan, sembah. Maksudnya ay makluhun yang disembah. Okey, saya hapuslah takut ada yang pening nanti. Cukup ni je. Ay itu maksudnya tafsiran, maksud. Biasanya dalam buku-buku ada ay kan? Ay. Ini artinya maksudnya. 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 Ay. Maksudnya. Okey. Makna yang pertama untuk al-ilah, al-ma'budu bihaqqin. Jadi Allah itu artinya yang pertama al-ma'bud bihaqqin. Apa al-ma'bud bihaqqin? Yang disembah dengan benar. Yang disembah dengan benar. Al-ma'budu bihaqqin. Itu makna yang pertama ya. Makna yang kedua, al-multaja. Al-multaja. Baik, setiap daripada kita apabila kita menyembah, maka kita akan menyembah Allah. Kalau ada orang bertanya, kamu sembah siapa? Sembah Allah lah. Kenapa kita jawab demikian? Sebab Allah al-ma'budu bihaqqin. Okey, yang kedua, erti daripada al-ilah, makna daripada al-ilah, al-multaja, iaitu tempat berlindung. Setiap daripada kita apabila kita meminta perlindungan, meminta pertolongan, maka meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Allah itu artinya al-multaja. Al-ilah ataupun Allah artinya al-multaja, tempat berlindung. Yang ketiga, makna dia al-mafzu'u ilaihi. Al-mafzu'u ilaihi, yang ditakuti. Ya, yang ditakuti. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada setan, bukan takut kepada jin. Kalau kita lalu di tempat yang gelap, di hutan ke, di mana ke, maka yang ditakuti bukan setan, bukan jin, tetapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu meminta perlindungan hanyalah kepada Allah. Takut diganggu setan ke, takut diganggu jin ke, minta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, al-mahbubul hubbal a'zam. Ya, yang dicintai dengan cinta yang paling agung. Kalau kita ditanya siapa yang kamu paling cintai di dunia ini, jawabannya yang pertama adalah Allah. Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai adalah Allah. Sahabat yang paling dicintai sahabat adalah Allah dan Rasulnya. Okey. Kemudian yang kelima, alladhi tahtarul uqulu fihi, yang sentiasa diperhatikan oleh akal dalam keagungan dan kebesaran. Kalau kita nampak sesuatu yang menakjubkan, yang mengagungkan kita, mesti yang terucap daripada lisan kita adalah Allah. Masya Allah, tabarakar rahman, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah. Ataupun kita tiba-tiba jatuh, maka kita akan tertib, ya Allah. Ya. Sebab Allah ini menjadi pusat pemerhatian akal. Apabila ada suatu musibah, yang kita sebut adalah Allah. Ya Allah, betapa kesiannya. Ya Allah, aku lagi mempunyai musibah seperti ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam fikiran dia, ya Allah. Mana ada orang yang beriman itu mengatakan ya apa? Ya, tak ada. Semuanya mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab dalam fikiran dia yang terlintas pertama kali adalah Allah.
Jadi Allah ini alladzi takhtarul uqulu fihi, yang sentiasa diperhatikan oleh akal dalam keagungan dan kebesaran. Bila melihat sesuatu yang mengagungkan ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia secara spontan, secara cepat dia akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Okey, mungkin ada soalan berkaitan dengan ni. Dengan nama Allah ni. Jadi ini nama yang pertama ya, nama yang pertama. Nama Tuhan kita yang pertama adalah Allah. Oh, sudah dah kan? Masa dah habis ya? Lebih dah. Okey, baik, insya-Allah kita cukupkan di sini dulu ya. Mungkin ada apa-apa soalan berkaitan dengan ni? InsyaAllah maksud daripada dan hakikat nama Allah ni kita akan bahas pada minggu hadapan lah, insyaAllah ta'ala. Apa maksud Allah ini? Apa kekhususan nama lafzul jalalah ni? Kemudian doa dan zikir menggunakan lafzul jalalah ni kita akan bahas, pelajari pada minggu hadapan, insyaAllah ta'ala. Okey, kalau tak ada soalan kita tutup perjumpaan kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesilapan dan kesalahan itu murni datangnya daripada sendiri. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.